Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tengah hari kepada semua. Salam sejahtera buat semua ya. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live bersama saya Dr. Nurul Yakin Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru, Hospital Sunway Medical Center Velocity. Jadi topik pada hari ini ialah mengenai pneumonia ya, iaitu jangkitan kuman di paru-paru ya. Baiklah, sebelum itu selamat Hari Guru ya kepada semua guru-guru di luar sana ya. Kepada guru-guru yang pernah mengajar saya daripada kecil sehingga dewasa ya. Dulu saya bersekolah di Islamic Primary School London. Kemudian Tadika Amal di Jalan Kent, and then Sekolah Rendah Islam Al-Amin Kuala Lumpur. Kemudian Sekolah Menengah Islam Al-Amin Kuala Lumpur. Kemudian International Islamic University Malaysia, dan seterusnya housemanship di Hospital Seremban ya, kemudian MO-ship di Hospital Kuala Lumpur, seterusnya menyertai Universiti Teknologi Mara ya, kemudian bertugas di Hospital Selayang, Hospital Sungai Buloh, Hospital Serdang, IPR ya, HUKM ya. Terima kasih kepada semua guru-guru ya yang pernah mengajar saya, dan juga guru-guru yang terus menabur bakti di luar sana. Terima kasih di atas jasa dan tunjuk ajar yang telah diberikan ya. Semoga Allah memberkati hidup kalian di dunia dan di akhirat insya-Allah. Okey. Jadi kita terus kepada soalan yang pertama ya. Apakah itu penyakit pneumonia? Jadi apabila berbincang mengenai penyakit pneumonia ya, penyakit pneumonia bermaksud jangkitan kuman di paru-paru ya. Jadi untuk pengetahuan semua, paru-paru terdiri daripada beberapa unit kecil yang dipanggil alveolus ya. Banyak-banyak alveolus ya menghasilkan organ paru-paru. Okey. Jadi apabila setiap unit alveolus ini dijangkiti kuman ya, maka ketika itulah kita mengatakan bahawa jangkitan pneumonia ataupun jangkitan kuman di paru-paru itu sedang berlaku ya. Jadi apabila jangkitan pneumonia ini berlaku ya, banyak sel-sel radang akan dikeluarkan menghasilkan banyak cecair-cecair dan lendir-lendir ya. Kerana itulah kadang-kadang dan kebiasaannya pesakit yang mengalami jangkitan kuman di paru-paru, mereka juga boleh mengalami paru-paru berair ya, kerana apabila jangkitan kuman berlaku, mereka boleh mengeluarkan air berkuman di sekitar paru-paru. Okey. Soalan yang seterusnya ialah apakah simptom-simptom pneumonia ya? Jadi bagaimana untuk kita tahu bahawa kita sedang mengalami pneumonia ataupun tidak? Okey. Antara simptom-simptom pneumonia yang kebiasaannya berlaku di kalangan pesakit ialah pertamanya mereka akan mengalami demam ya, demam panas ya, iaitu suhu lebih daripada 37.5 darjah Celsius ya. Kita boleh rasa juga ya badan mereka demam ya. Okey. Kemudiannya mereka akan mengalami batuk ya. Batuk ya, kebiasaannya batuk dalam tempoh 3 ke 4 atau 5 hari ya, kadang-kadang boleh berpanjangan sehingga ke seminggu atau 2 minggu ya. Okey. Jadi demam ya, batuk ya, dan ciri-ciri batuk mereka ialah biasanya batuk mereka berkahak dan kahak mereka berwarna kuning ataupun hijau ya. Dan kadang-kala boleh bertukar menjadi berwarna merah jika terlalu teruk batuk tersebut, kerana ketika itu mungkin ada bahagian saluran pernafasan yang telah terluka ya. Okey. Jadi okey, itu adalah antara simptom-simptom utama ya, demam ya, batuk berkahak ya, kahak yang berwarna ya. Kemudiannya susah nafas ya, susah nafas. Jadi apabila mereka susah nafas ya, bermaksud kemungkinan mereka dijangkiti pneumonia. Alright. Dan kadang-kadang mereka boleh juga mengalami simptom sakit dada ya. Apabila jangkitan pneumonia semakin serius ya, kadang-kadang pesakit boleh mengalami masalah sakit dada. Itu juga adalah antara tanda-tanda pneumonia. Jadi ada 4 tanda utama pneumonia ya, iaitu demam, batuk berkahak ya, kahak yang berwarna, susah nafas dan sakit dada. Alright. Okey. Kemudian soalan seterusnya ialah apakah jenis-jenis pneumonia ya? Jadi pneumonia atau jangkitan kuman ini terdapat beberapa jenis ya. Kita boleh kategorikan jenis pneumonia ini berdasarkan apakah organisma yang menyebabkannya. Okey. Jadi ada beberapa kumpulan organisma yang boleh menyebabkan jangkitan kuman di paru-paru ya. Yang pertama ialah virus ya. Viral pneumonia ya. Contohnya virus yang paling popular sekarang ialah COVID-19 ya. Jadi COVID-19 adalah antara virus yang boleh menyebabkan pneumonia. Okey. Selain daripada itu ya, virus-virus lain ya seperti RSV virus ya, respiratory syncytial virus, influenza virus ya, dan coronavirus. Okey. Jadi virus ini boleh menjangkiti alveolus tadi, seterusnya menyebabkan pneumonia. Okey.
Okey, virus. Selain daripada virus, bakteria juga boleh menyebabkan pneumonia, ya. Jadi bakteria yang paling kerap menyebabkan pneumonia adalah bakteria Streptococcus pneumoniae, ya. Streptococcus pneumoniae. Terdapat juga bakteria-bakteria yang lain, ya. Contohnya Klebsiella, ya. Contohnya Mycoplasma, ya. Dan ada juga Mycobacterium tuberculosis ataupun TB, ya. Jadi TB ni dia adalah topik dia tersendiri. InsyaAllah kita akan bincangkan pada keesokan hari, ya, mengenai penyakit tuberkulosis ataupun batuk kering, ya. Okey, jadi kita dah bercakap mengenai bakteria tadi, okey. Virus, bakteria, ya. Kemudian fungus, ya, kulat, ya. Kulat juga boleh menyebabkan pneumonia, ya. Fungal pneumonia, ya. Contohnya adalah Aspergillus fumigatus, ya. Candida, alright, actinomycosis, ya. Jadi fungal pneumonia, kulat. Tapi kebanyakannya jangkitan kulat di paru-paru ini berlaku di kalangan pesakit yang mempunyai sistem imunisasi yang rendah. Okey, ya. Jadi secara umumnya itu adalah antara punca-punca jangkitan kuman di paru-paru, ya. Secara umumnya boleh berpunca daripada virus, bakteria dan juga fungus ataupun kulat. Okey. Selain daripada itu, kita boleh juga kategorikan pneumonia ini berdasarkan environment ataupun keadaan sekeliling di mana pneumonia itu berlaku, ya. Contohnya kita ada community acquired pneumonia di mana masyarakat di bahagian community mendapat jangkitan paru-paru. Jadi ini adalah penyakit jangkitan pneumonia yang biasa di kalangan masyarakat di Malaysia, ya, dan juga di seluruh dunia. Okey, community acquired pneumonia. Dan kita juga ada hospital acquired pneumonia, ya, di mana seseorang itu sebelum ini tidak ada pneumonia, kemudian mereka masuk ke hospital mungkin sebab ada operation kaki ataupun ada masalah lain, ya. Bila mereka masuk ke hospital, lepas 48 jam masuk ke hospital, mereka mula menunjukkan simptom-simptom pneumonia. Mereka mula menunjukkan simptom demam, ya, susah nafas, batuk berkahak berwarna, ya, sakit dada. Jadi itu kita panggil hospital acquired pneumonia, di mana mereka mendapatkan pneumonia itu daripada kuman-kuman yang berada di hospital. Kita ada juga ventilator acquired pneumonia, di mana pesakit mendapat jangkitan kuman yang berpunca daripada mesin ventilator ataupun bantuan pernafasan. Jadi kita akan katakan seseorang itu mendapat ventilator acquired pneumonia adalah apabila mereka mendapat masalah demam, susah nafas, batuk dan chest X-ray mereka menunjukkan keputihan setelah 48 jam berada di dalam menggunakan ventilator, ya. Okey, jadi kita ada community acquired pneumonia, hospital acquired pneumonia, ventilator acquired pneumonia, dan kita juga ada healthcare acquired pneumonia, di mana pesakit-pesakit yang duduk di institusi, ya, contohnya di rumah orang-orang tua, ya, ataupun di rumah penjagaan kanak-kanak, ya. Jadi mereka boleh juga mendapat masalah jangkitan kuman daripada institusi yang mereka tinggal di situ, ya. Okey, jadi ini adalah antara jenis-jenis kategori jangkitan kuman, ya, yang kita boleh kategorikan mengikut environment ataupun tempat dari mana mereka mendapat pneumonia tersebut. Ya, kalau yang pertama tadi berdasarkan jenis organisma apa yang menyebabkan pneumonia, dan kemudian yang kedua ni berdasarkan tempat dari mana mereka mendapat jangkitan tersebut. Okey, jadi soalan seterusnya, apakah risiko untuk mendapat pneumonia ni, ya? Jadi siapa sebenarnya yang berisiko tinggi untuk mendapat pneumonia? Siapa yang senang mendapat jangkitan kuman? Okey, jadi seperti yang kita tahu, kuman ini suka masuk ke dalam badan orang yang mempunyai imunisasi yang rendah. Okey. Jadi orang-orang yang mempunyai imunisasi rendah ini ada beberapa kategori, ya. Yang pertama ialah golongan yang terlalu tua, ya. Golongan terlalu tua, ya. Kebiasaannya kita panggil warga emas lah, ya. Warga emas yang berusia 65 tahun dan ke atas, mereka mudah mendapat jangkitan kuman di paru-paru kerana imunisasi mereka sudah menurun disebabkan usia yang semakin lanjut, ya. Selain daripada itu, ya, kanak-kanak, ya, yang berusia kurang daripada 5 tahun juga mudah mendapat jangkitan kuman di paru-paru kerana mereka terlalu muda. Jadi imunisasi mereka masih belum matang, belum cukup kuat untuk melawan serangan jangkitan virus ataupun bakteria. Okey, jadi orang yang terlalu tua, ya, orang yang terlalu muda, ya, dan juga pesakit kencing manis, ya. Kerana pesakit kencing manis, sistem imunisasi mereka juga rendah, ya, kerana tahap gula yang tinggi dan juga beberapa fisiologi badan yang berubah disebabkan masalah kencing manis tadi. Jadi mereka mempunyai sistem imunisasi yang rendah. Jadi pesakit kencing manis juga mudah mendapat serangan jangkitan pneumonia ini tadi.
Selain daripada itu ya, pesakit HIV ya, Human Immunodeficiency Virus. Jadi pesakit HIV ini juga mudah mendapat pneumonia kerana memang sistem imunisasi mereka rendah disebabkan jangkitan virus tadi, okey, HIV. Selain daripada itu ya, pesakit-pesakit kronik ya, contohnya pesakit paru-paru kronik ya, contohnya pesakit COPD yang kita bincangkan semalam ya. Jadi pesakit COPD ya, di mana paru-paru mereka sudah rosak ya, sudah rosak secara kronik. Jadi mereka mudah mendapat serangan jangkitan kuman paru-paru tadi ya. Dan juga pesakit jantung kronik ya, pesakit lemah jantung ya, yang dah lama mengidap sakit jantung ya. Pesakit liver cirrhosis ataupun pesakit yang mengalami kerosakan hati secara kronik. Jadi pesakit-pesakit kronik ini mudah mendapat jangkitan kuman di paru-paru disebabkan mereka juga mengalami imunisasi yang rendah juga ya. Okey, selain daripada itu ya, pesakit-pesakit yang mengambil steroid ya secara berterusan ya, juga mempunyai risiko untuk mendapat jangkitan kuman. Contohnya pesakit rheumatoid arthritis ya, yang terpaksa mengambil steroid setiap hari selama bertahun-tahun untuk meredakan simptom radang sendi mereka ya. Jadi ubat steroid tadi, ubat steroid ini bertujuan untuk mengurangkan inflamasi dalam badan. Jadi secara tidak langsung itu juga akan menurunkan kadar imunisasi badan. Jadi pesakit yang mengambil steroid secara berterusan, mereka juga berisiko untuk mendapat jangkitan pneumonia. Ya. Selain daripada itu, pesakit yang mengalami transplant, ya, mereka mendapatkan organ daripada luar untuk membantu organ yang telah gagal. Ya. Contohnya pesakit buah pinggang tahap akhir yang mengalami renal transplant, ya, ataupun liver transplant ya, apa-apa pesakit transplant mereka memang terpaksa memakan steroid untuk menjaga kestabilan organ tersebut dalam badan mereka. Jadi seperti yang saya katakan tadi, steroid boleh menurunkan tahap imunisasi seseorang. Jadi sebab itulah mereka mudah mendapat jangkitan pneumonia ini tadi. Okey. Jadi rasanya kita sudah jelas sekarang ya, siapa sebenarnya yang berisiko untuk mendapat jangkitan kuman di paru-paru. Okey. Seterusnya, bagaimanakah cara untuk kita, okey, penyebab pneumonia ataupun risiko. Ya, jadi saya terlupa juga untuk menceritakan mengenai siapa lagi yang berisiko mendapat pneumonia ya. Antaranya ialah pesakit paru-paru kronik seperti COPD tadi dan juga perokok ya. Perokok mudah mendapat pneumonia kerana setiap hari ketika mereka menghisap rokok ya, mereka memindahkan virus ataupun bakteria ya, yang terdapat di rokok, di puntung rokok tersebut ke dalam mulut mereka dan seterusnya ke dalam paru-paru mereka. Jadi proses ini memudahkan pemindahan virus ataupun bakteria tadi ya, daripada luar ke dalam paru-paru mereka. Jadi perokok memang berisiko untuk mendapat pneumonia. Jadi sebab itulah kalau kita tengok data COVID-19 ya, memang menunjukkan antara pesakit mereka ramai di kalangan perokok dan sekiranya perokok mendapat COVID-19, mereka akan mendapat COVID-19 yang tahap yang serius ya. Okey. Right. Okey, seterusnya, soalan yang seterusnya ialah bagaimanakah cara untuk kita mengesahkan pneumonia. Okay, jadi sekarang kita ada pesakit yang datang dengan simptom batuk, susah nafas, sakit dada. Jadi bagaimana untuk confirm ini pneumonia ataupun bukan ya? Jadi kebiasaannya apabila pesakit datang dengan simptom seperti pneumonia ya, dia ada demam, dia ada batuk berkahak ya, dia ada sakit dada, susah nafas. Jadi kita akan segera melakukan ujian darah ya, dan juga ujian chest x-ray ataupun x-ray dada. Okey. Ujian darah akan menunjukkan level total white cell count ataupun darah putih yang tinggi. Okey. Darah putih yang tinggi menunjukkan jangkitan bakteria kebiasaannya ya. Terutamanya darah putih yang berjenis neutrophil ya. Okey, jadi level darah putih mereka akan tinggi ya. Jadi infection parameters ataupun parameters jangkitan kuman yang lain juga akan tinggi ya. Contohnya kita melihat kepada C-reactive protein dan beberapa parameters yang lain juga akan menunjukkan level yang tinggi, menunjukkan betapa aktifnya jangkitan kuman tersebut dalam badan. Okey, kita akan cek darah. Setelah itu kita buat x-ray ya, kita chest x-ray. Kemudian kita akan nampak di dalam gambaran x-ray itu kebanyakan pneumonia akan mempunyai tumpuk-tumpuk putih. Alright. Normal x-ray akan menunjukkan paru-paru yang berwarna hitam ya. Hitam bermaksud udara berada di dalam paru-paru. Okey. Tetapi sekiranya pesakit mengalami pneumonia, paru-paru yang berwarna hitam tadi sudah tidak lagi berwarna hitam, tetapi mereka akan berwarna putih ataupun mempunyai tumpuk-tumpuk putih yang menunjukkan betapa teruknya jangkitan kuman yang telah berlaku ya. Jadi kita juga boleh melihat sama ada pneumonia ini jenis yang serius ataupun tidak berdasarkan taburan warna putih tadi. Kalau hanya sedikit tumpuk-tumpuk putih sahaja ya, mungkin kita boleh katakan pneumonia dia tidak terlalu teruk.
Tetapi sekiranya terdapat banyak keputihan ya di kanan, di kiri ya, di hampir 80% daripada X-ray tadi, kita boleh katakan ini adalah severe pneumonia ya, pneumonia yang teruk kerana jangkitan kuman tadi telah merebak hampir ke 80% daripada paru-paru. Okey, jadi itu adalah antara cara untuk doktor mengesan dan mengesahkan sama ada pneumonia ataupun tidak. Kita juga akan mengambil kahak ya, sampel kahak dan dihantar ke makmal untuk melihat ada tak kuman-kuman yang boleh ditanam dan keluar daripada kahak tersebut ya. Kita panggil sputum culture ya. Okey. Baiklah, selain daripada itu, soalan yang seterusnya ialah rawatan pneumonia. Bagaimana kita nak merawat pneumonia ya? Jadi pneumonia adalah satu penyakit yang boleh dirawat, boleh disembuhkan ya, dengan syarat ia perlu mendapat rawatan awal dan dia perlu bertepatan dengan organisma ataupun kuman yang menjangkiti pesakit tersebut. Okey. Jadi kebiasaannya kita akan berikan antibiotics ya, ataupun ubat untuk membunuh bakteria, bergantung. Sekiranya viral pneumonia, kita akan memberikan antiviral therapy ya. Contohnya kalau influenza viral pneumonia, maksudnya pneumonia yang berpunca daripada kuman virus influenza, kita akan berikan antiviral therapy seperti Tamiflu ya contohnya. Tetapi kalau punca pneumonia tadi adalah bakteria ya, contohnya Streptococcus pneumoniae ya, jadi kita akan berikan antibiotics ya, antibiotics biasanya daripada penicillin group ya. Kita akan berikan kebiasaannya amoxicillin ya ataupun augmentin ya. Okey. Jadi itu adalah antara rawatan yang boleh kita berikan untuk pesakit pneumonia, iaitu antiviral therapy jika puncanya adalah virus dan juga antibiotic therapy sekiranya puncanya adalah bakteria ya. Selain daripada itu, kita perlu memberikan hydration ataupun hidrasi, bermaksud kebiasaannya pesakit pneumonia ini akan mengalami masalah tidak selera makan ya. Jadi mereka tak boleh makan, tak selera makan ya. Jadi bila mereka tidak makan, badan mereka akan kekeringan ya. Jadi kita perlu memberikan bantuan drips ya, masukkan air ya untuk membantu mengelakkan kekeringan badan ya. Kerana sekiranya badan itu kering ya, akan boleh menjejaskan buah pinggang juga ya. Jadi selain daripada antibiotik, antiviral therapy, perlu untuk kita berikan rawatan hidrasi ya ataupun masukkan drip ya untuk membantu mempercepatkan pemulihan. Okey, dan selain daripada itu, sekiranya pesakit kencing manis mengalami pneumonia, kita kena pastikan level kencing manisnya stabil ya, kena pastikan kencing manis kontrol ya. Kerana sekiranya kencing manis tidak terkontrol dan pada masa yang sama mendapat jangkitan pneumonia, maka jangkitan pneumonia akan susah untuk sembuh sekiranya gulanya tinggi ya. Jadi untuk pesakit kencing manis yang mendapat pneumonia, pastikan gulanya stabil dan pada masa yang sama menerima antibiotik dan rawatan hidrasi. Okey, soalan yang seterusnya ialah mengenai komplikasi ya. Apakah komplikasi pneumonia? Okey, jadi pneumonia yang tidak dirawat dengan betul ya boleh menyebabkan masalah contohnya yang lebih serius ya. Contohnya masalah paru-paru bernanah ataupun lung abscess ya, di mana kuman-kuman tadi terus membiak dengan banyaknya ya. Kalau sebelum ini hanya memberikan tumpuk-tumpuk putih di paru-paru, tetapi sekiranya kuman itu terlalu banyak, dia boleh melubangkan paru-paru, boleh menyebabkan paru-paru berlubang ataupun abscess dan memenuhkan lubang tersebut dengan nanah ya. Jadi nanah. Jadi kebiasaannya rawatan untuk paru-paru lung abscess atau paru-paru bernanah ini akan lebih panjang lagi ya. Kebiasaannya kalau pneumonia biasa kita boleh rawat dalam masa seminggu atau 2 minggu saja. Tetapi sekiranya telah berlaku komplikasi seperti paru-paru bernanah ya, rawatannya adalah perlu lebih panjang ya, iaitu boleh memakan sehingga 6 minggu ya. Ya, dan kadang-kadang boleh berbulan-bulan, bergantung kepada kadar respons seseorang terhadap rawatan jangkitan kuman tersebut. Okey, itu komplikasi yang pertama ya, paru-paru bernanah. Komplikasi yang kedua ialah paru-paru berair ya. Dalam FB Live yang sebelum ini saya telah menjelaskan ada beberapa punca paru-paru berair ya. Dan saya klasifikasikan kepada paru-paru berair yang mempunyai protein yang rendah dan paru-paru berair yang berprotein tinggi. Jadi pneumonia yang tidak dirawat dengan betul boleh menyebabkan paru-paru berair yang mana air paru-parunya adalah mempunyai protein yang tinggi. Okey. Ya. Dan seterusnya, jika pneumonia ini tidak dirawat dengan betul, boleh menyebabkan masalah kesukaran bernafas ataupun acute respiratory distress syndrome ya, di mana masalah yang serius memerlukan masuk ke ICU ya, perlukan rawatan ventilator ya. Seperti kita tengok ada beberapa kes COVID-19 yang mana mereka terpaksa dimasukkan ke ICU dengan ventilator ya. Dan kebiasaannya apabila telah masuk ke ICU perlukan ventilator ya, kebiasaannya outcome ataupun hasilnya adalah menyedihkan ya, kerana kadar kematian memang sangat tinggi di kalangan pesakit-pesakit ICU yang memerlukan ventilator ya. Okey, jadi sebab itulah kalau kita tengok incidence ataupun kadar kematian adalah tinggi di kalangan
pesakit COVID-19 yang ditempatkan di ICU. Okey, bagaimanakah cara untuk mengelakkan pneumonia? Okey, jadi pneumonia ini boleh dielakkan ya. Anda boleh menjaga diri anda daripada mendapat pneumonia. Bagaimana caranya? Caranya ialah menjaga kebersihan pengudaraan di sekeliling anda. Pastikan pencemaran udara terkawal. Sekiranya terlalu teruk pencemaran udara, pastikan pakai mask ya. Seperti apa yang kita semua lakukan pada hari ini, semua orang memakai mask untuk memelihara diri daripada jangkitan COVID-19. Kerana COVID-19 memang boleh menyebabkan pneumonia ya. Pakai mask ya. Basuh tangan, pastikan hand hygiene yang betul ya. Kemudian berhenti merokok lah ya, untuk perokok di luar sana ya. Berhenti merokok untuk menyelamatkan diri anda daripada jangkitan pneumonia. Okey, apakah beza asma dan pneumonia? Okey, jadi asma dan pneumonia adalah dua penyakit yang berbeza. Pneumonia adalah jangkitan kuman ya. Asma tidak menyebabkan jangkitan kuman. Tetapi kadang-kadang pesakit asma boleh mendapat pneumonia ya, sekiranya bakteria ataupun virus menjangkiti paru-paru mereka ya. Kemungkinan simptom mereka boleh menjadi sama ya apabila pesakit asma tadi mendapat pneumonia ya. Mereka boleh ada demam, boleh ada batuk, boleh ada sakit dada ya. Tetapi sekiranya pesakit asma ini tadi tidak mendapat pneumonia ya, kebiasaannya pesakit asma ini mengalami simptom susah nafas dan wheezing sound ya. Dan mereka biasanya tidak ada demam dan tidak ada batuk berkahak. Ya, tetapi kalau pneumonia ni simptom mereka adalah memang akan demam, batuk berkahak, susah nafas dan sakit dada. Okay, jadi itu adalah antara perbezaan ya, simptom pesakit asma dan pneumonia. Okey, jadi bagaimana untuk tahu bahawa pneumonia yang kita hadapi ini adalah yang tahap serius ataupun tidak ya? Perlu masuk ward atau boleh duduk di rumah saja ya? Perlu masuk ward ataupun perlu masuk ke ICU ya? Jadi kita ada beberapa pemarkahan ataupun scoring system. Kita panggil CURB 65 score. CURB 65 ya. Jadi sekiranya pesakit memenuhi kriteria ini, jadi kita boleh katakan mereka ini serius dan perlu masuk ke ward. C adalah consciousness. Kita akan melihat mereka ini sedar ataupun tidak ya. Betul ke mereka ini tengah dari segi mental mereka masih sedar lagi ataupun tidak. Kemudian kita akan tengok level urea di dalam buah pinggang mereka. Kalau urea mereka tinggi ya, bererti keadaan mereka tidak begitu stabil dan perlu dimasukkan ke ward ya, urea. Dan juga R ialah respiratory rate. Berapa laju mereka bernafas ya. Normal kadar pernafasan adalah dalam 20 kali bernafas dalam masa 1 minit. Sekiranya kita bernafas dengan laju ya, dia lebih daripada 20 kali seminit ya, sampai 30 kali, 40 kali seminit ya, bererti risiko seriusnya penyakit pneumonia kita adalah sangat tinggi ya. Respiratory rate, kadar pernafasan dalam masa 1 minit. Kemudian blood pressure, tekanan darah. Kalau tekanan darah kita dah rendah ya, itu bermaksud serius lah tu pneumonia tu, perlu masuk ward ataupun mungkin perlu masuk ke ICU ya. 65 bermaksud usia lebih daripada 65 tahun ya. Jadi pesakit yang berusia ya lebih daripada 65 tahun, mereka memang sangat berisiko untuk mendapat pneumonia, dan sekiranya mereka mendapat pneumonia, mereka akan mendapat pneumonia yang serius dan bahaya ya. Okay. Jadi CURB 65 adalah antara scoring atau pemarkahan yang boleh kita lakukan untuk mengetahui sama ada serius ataupun tidak penyakit pneumonia kita ini. Okay, baiklah. Kita ada beberapa question daripada netizen, Q&A daripada Sakura Merah. Alright. So Sakura Merah bertanya, doktor, anak saya pernah mendapat pneumonia beberapa kali ketika kecil ya. Dan sekarang selalu semput dan susah nafas ya, terutamanya pada awal pagi susah nafas. Ketika masuk ward, doktor memberikan nebulizer, inhaler dan dia okey. Tapi setelah itu susah nafas terbalik pada waktu pagi. Apakah yang perlu saya lakukan? Okey. Doktor telah memberi inhaler biru ya, tetapi setelah memakai inhaler biru dia akan okey, tapi kemudian tidak okey semula. Apa yang perlu dilakukan? Okey, jadi bunyinya macam asma ya Puan Sakura Merah, tetapi saya syorkan anda bertemu dengan doktor pakar paru-paru kanak-kanak ya untuk mengesahkan betul ke ini adalah asma. Tetapi dari segi sejarahnya kelihatan seperti asma kerana simptomnya yang semput di waktu pagi. Kerana asma dia memang sangat sensitif dengan cuaca ya. Jadi sebab itulah pesakit asma sering mengalami semput pada awal pagi ataupun pada tengah malam, di mana ketika itu cuaca sangat sejuk. Jadi cadangan saya Sakura Merah ya, Puan Sakura Merah, berjumpalah dengan doktor pakar paru-paru ya supaya boleh mengesahkan betul ke asma. Kerana untuk mendiagnose asma kita perlu sejarah keluarga yang jelas ya, dan juga perlu melalui ujian spirometri untuk membuat pengesahan ya. Sekiranya betul asma, maka inhaler biru tidak mencukupi ya. Anda perlukan inhaler merah ataupun inhaler coklat yang kita panggil preventer untuk mengelakkan susah nafas itu berlaku ya, iaitu 2 puff 2 kali sehari. Jadi cadangan saya segera berjumpa dengan pakar paru-paru kanak-kanak untuk mengesahkan diagnosis dan mendapat rawatan yang terbaik dan sepatutnya. Okey, soalan yang seterusnya ialah daripada Amir Kawasaki.
Adakah COVID-19 boleh menyebabkan COPD? Tidak. Ya, seperti yang saya jelaskan semalam, COPD boleh dikategorikan kepada smoker COPD dan non-smoker COPD. Ya, jadi perokok adalah antara golongan yang berisiko tinggi mendapat COPD dan bukan perokok yang terdedah kepada asap dan habuk secara berterusan. Ya, contohnya samin-samin yang dikuil ya, terdedah pada asap kemenyan, asap ubat nyamuk, ya, asap bakaran sate dan sebagainya juga berisiko tinggi untuk mendapat COPD. Tetapi COVID-19 tidak akan menyebabkan penyakit COPD. Okey, seterusnya daripada Del Klumai ya. Del Klumai bertanyakan mengenai pesakit kronik yang terlantar di atas katil ya, bedbound patient, selalunya stroke lah kan. Stroke patient, pesakit stroke yang memang tak boleh bergerak, jadi mereka terbaring lama di katil, mereka tidak boleh bergerak. Jadi pesakit ini memang berisiko untuk mendapat jangkitan kuman di paru-paru. Kita panggil aspiration pneumonia, di mana ketika mereka terbaring ya, apabila kita menyuapkan makanan ya, kadang-kadang orang yang stroke ini proses penelanannya tidak begitu berkesan, tidak begitu efisien. Jadi makanan yang dimakan mudah termasuk ke dalam paru-paru ya. Jadi mudah terserap ke paru-paru dan seterusnya menimbulkan jangkitan kuman di situ. Okey. Jadi kita panggil aspiration pneumonia, di mana jangkitan pneumonia ini berlaku disebabkan makanan yang tersedap masuk ke dalam paru-paru. Okey. Jadi untuk pesakit-pesakit yang terlantar di katil untuk tempoh yang kronik ini ya, kita cadangkan, kita nasihatkan ialah ketika kita mahu menyuapkan makanan untuk mereka, kita perlu tinggikan sedikit badan mereka ya, sehingga 60 darjah ya, 60 darjah, tinggikan badan mereka, kemudian baru suap mereka makan ya, dan biarkan dalam posisi itu paling kurang 30 minit ya, 30 minit posisi 60 darjah. Setelah itu barulah baringkan mereka semula di katil. Okey. Saya cadangkan juga untuk rujuk kepada pakar fisioterapi, swallowing fisioterapi, sebab fisioterapi ataupun ENT ataupun pakar ear, nose and throat, telinga, hidung dan tekak, untuk betul-betul memeriksa sama ada mereka ini boleh menelan dengan baik ataupun tidak ya. Sekiranya memang fungsi penelanan mereka tidak bagus ya, jadi kita akan nasihatkan untuk dimasukkan tube ya, rice tube, di mana tube dimasukkan daripada hidung terus direct ke dalam perut. Jadi makanan dimasukkan melalui tube tadi terus ke perut, jadi tidak ada risiko untuk makanan termasuk ke dalam paru-paru menyebabkan jangkitan kuman di paru-paru. Okey. Jadi rice tube feeding. Jadi tetapi mereka ini hanya boleh memakan makanan yang berbentuk susu ya. Mereka tidak boleh makan nasi, ayam goreng dan sebagainya ya. Itu adalah nasihat kita untuk pesakit yang terlantar, di mana memang mereka mudah mendapat jangkitan kuman di paru-paru, kita panggil aspiration pneumonia. Okay, jadi tidak ada beza untuk pesakit COPD ataupun pesakit yang tidak ada masalah paru-paru ya. Apa-apa pesakit pun, sekiranya mereka terlantar lama di atas katil, mereka tidak boleh bergerak, memang berisiko tinggi dan mereka perlu didudukkan seketika ketika makan, 30 minit lepas tu baru baringkan semula, ataupun mereka mungkin perlu makan menggunakan rice tube ya. Mereka mungkin tidak boleh makan secara biasa. Jadi perlu dapatkan assessment ataupun rawatan dan pengesahan daripada doktor yang pakar. Okey. Baiklah, soalan yang terakhir ya, daripada Del Klumai, penyakit batuk berdarah, apakah puncanya? Adakah sama seperti salur darah yang pecah di otak ya? Jadi penyakit batuk berdarah adalah satu topik yang agak panjang untuk kita bincangkan. Saya akan bincangkan dalam topik yang seterusnya. InsyaAllah esok dalam perkongsian mengenai pesakit tuberkulosis atau batuk kering, saya boleh bincangkan dengan lebih lanjut mengenai batuk berdarah. Kerana batuk berdarah boleh disebabkan oleh banyak penyakit ya. Antaranya jangkitan kuman ya, paru-paru, kanser paru-paru, okey, ataupun vasculitis ataupun radang paru-paru, ataupun pulmonary hemorrhage ataupun perpecahan salur darah di paru-paru. Jadi ada banyak punca bagaimana batuk berdarah itu boleh berlaku. Mungkin esok saya boleh terangkan dengan lebih lanjut di samping perkongsian kita mengenai jangkitan tuberkulosis ataupun batuk kering. Okey. Rasanya setakat itu sahaja. Kita telah pun sampai ke penghujung sesi FB Live berkenaan perkongsian penyakit pneumonia. Harapan saya ialah semua mendapat manfaat dan dapat memahami dengan lebih jelas apakah yang dimaksudkan dengan pneumonia, apakah simptom-simptomnya, bagaimana untuk mengesannya, bagaimana untuk merawatnya. Okey. Jadi itu sahaja. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.